Terima kasih Terengganu. Itu merupakan di antara persiapan sebelum kita menghadapi monsun timur laut. Yang paling penting seperti mana diberitahu tadi, supaya tidak bosan di PPS. Ya, tidak bosan. Jadi tidak bosan tu kalau bagi power bank, internet, wifi, cukuplah. Bila kita cakap mengenai monsun timur laut ni, pastinya yang paling terkesanlah nelayan-nelayan ataupun yang mengusahakan bot-bot kecil ini. Itu betul. Yang kita, bila kita bercakap mengenai nelayan, bot-bot kecil, tidak akan terlepas daripada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Tahun ini masuk 50 tahun. 50 tahun. Jubli emas. 100,000 ahli dan ahli-ahlinya juga pelbagai, terdiri daripada kumpulan nelayan yang menjangkaui pelbagai sektor, ada yang berbot kecil, ada yang berbot besar dan pendapatan sehingga RM10,000 sebulan. Jadi ini adalah suatu yang agak istimewa yang kita ketahui baru saja daripada tetamu kita. Kita terus saja bersama dengan pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang telah sudi bersama kami pagi ini. Assalamualaikum Yang Hormat Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal, pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah and Teres. Ya, sihat hari ini. Alhamdulillah. Nelayan-nelayan kita bagaimana? Monsun tadi sebelum kita nak masuk ke Jubli Emas 50 tahun ni. Nelayan-nelayan sedang buat persediaan terutamanya di Pantai Timur. Sebab bila monsun menjelang, kapal-kapal kecil, bot-bot kecil memang tidak boleh ke laut. Kapal-kapal besar, bot sea, yang bila ke laut tu dalam masa seminggu, mereka masih lagi boleh kerana boleh menampung monsun yang bergelora. Baik. Saya tidak dapat lari daripada merhati mask yang digunakan oleh Yang Berhormat pagi ini, Dan 2.0, dasar agro makanan negara yang menggantikan dasar agro makanan lama bergerak ke hadapan. Bagaimana agaknya ia memberi kesan kepada perikanan? Secara umumnya, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia adalah bertanggungjawab untuk memastikan keperluan protein berdasarkan ikan cukup untuk rakyat Malaysia. Itu yang utama. Dalam tempoh 50 tahun ini, kita telah banyak membangunkan. Yang pertamanya, penghasilan sumber. Yang keduanya, pengedaran, penyimpanan dan pemasaran. Yang ketiganya, yang paling penting ialah the stakeholder, nelayan-nelayan. Di mana nelayan-nelayan ini mempunyai banyak kategori. Kebanyakannya ialah bot-bot yang kecil yang melibatkan pesisir pantai. Dan pendapatan mereka tidak konsisten. Sebab itulah kerajaan memberikan bantuan secara terus, di mana nelayan sahaja yang dapat allowance sara hidup sebanyak RM300 sebulan kerana pendapatan mereka tidak konsisten. Menyebut mengenai bantuan dan juga inisiatif masuk umur 50 ini, Jubli Emas ini, apa lagi di antara program dan juga inisiatif yang telah dan juga sedang dan juga mungkin akan dirangka selepas ini bagi nelayan-nelayan ini khususnya? Yang utama sekali ialah bagaimana kerajaan boleh transform daripada penangkapan ikan secara tradisional, bot-bot kecil dengan bubu yang kecil, dengan jala yang kecil, dengan memancing, supaya mereka ini boleh ditransform kepada bot yang lebih besar dan mekanisme penangkapan yang lebih moden. Dalam masa yang sama juga kita integrate dengan di daratan, di mana keluarganya boleh beraktiviti berdasarkan kepada produk ikan. Secara langsung, yang pertamanya ialah bila ikan itu ditangkap dan dibawa balik ke darat, maka LKM telah membuat pasar-pasar ikan. Di kebanyakan jeti, kita mempunyai pasar ikan lebih kurang dalam 300 buah pasar, di mana suaminya pergi menangkap, balik, landing, isterinya menjual ikan. Yang paling dekat, tuan-tuan yang berada di Kuala Lumpur ni boleh pergi ke Sepang. Kita ada pasar ikan fresh. Kemudian dalam masa yang sama juga, ikan-ikan ini boleh dibuat produk. Boleh dijual
secara terus, kemudian dijual dengan ICT yang popular di Terengganu. Ikan celup tepung. Oh, okey. Very popular. ICT ya. ICT ikan celup tepung. Kemudian Okey. dia boleh juga proses ikan tu menjadi isi ikan untuk dijual. Surimi, dan dibuat produk lain. Keropok, sata, otak-otak. Jadi kita sedang membangunkan ini untuk kita berikan latihan industri kepada keluarga nelayan, maka mereka boleh terlibat. Dan peningkatannya nampak agak baik sekarang ni. Betul. Bercakap tentang kelestarian perikanan dan juga sumber yang berterusan serta kelangsungan sumber ini untuk jangka masa 50 tahun akan datang, kita perlu menarik minat golongan muda untuk menyertai sektor perikanan. Meskipun ada nelayan muda pada ketika ini, mungkin mereka rasa bahawa pendapatan agak tidak menentu, Muhammad. Jadi bagaimana cara LKIM untuk membantu nelayan-nelayan muda ini terus kekal berada dalam industri dan terus menyumbang kepada sumber protein negara yang berterusan? Salah satu masalah yang kita hadapi ialah perception. Di mana melihatkan ini adalah dirty work. Jadi mereka mengelakkan daripada kerja-kerja ini kerana perception mengatakan ini dirty work dan pendapatan tidak baik. Betul. Tetapi kita sekarang sedang mempromosikan supaya kita buatkan kursus, kita buat pendedahan yang lebih banyak, dan kita telah pun memodernkan kapal-kapal, dan sekarang ini dasarnya ialah untuk mengubah daripada kapal kayu kepada kapal besi. Bot-bot biasa kepada fiber. Jadi dengan keadaan keselesaan, maka kita boleh menarik anak-anak muda dan jaminan kepada pendapatan sebenarnya tinggi berdasarkan apa yang akan mereka buat. Kalau mereka didedahkan dengan penangkapan dan pemprosesan, maka sudah tentulah added value dia tinggi. Tapi kalau dia hanya menangkap ikan fresh tetapi dia juga membuat online delivery, ada yang beli secara online, maka itu juga akan mendapat pendapatan. Jadi sekarang ini isu yang paling besar ialah nak ubah perception. Jadi kita akan galakkan dan kita akan promosikan supaya anak-anak muda. Dalam masa yang sama juga, agroturism sangat berkembang sekarang ni. Anak-anak muda boleh buat mancing. Peminat-peminat mancing. Mereka beli bot dan membawa pemancing ke tempat mancing. Betul. Jadi ini di antara agroturism yang boleh terlibat dengan anak-anak muda sekarang. Itulah bila bercakap mengenai persepsi mengenai bidang-bidang macam ni, mereka menganggap bahawa 3D ni bukan kehendak dan juga keperluan mereka. Mereka lebih suka pakai baju macam ni, suit, masuk pejabat, punch card. Itu masalahnya apabila graduan-graduan tak ada dapat kerja. Padahal mereka ada, kita ada industri seperti ini, perikanan yang boleh menjanakan pendapatan dan juga hasil yang lumayan sebenarnya. Jadi apabila bercakap mengenai ini, bercakap mengenai belia dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh LKIM, di antara perancangan dan juga strategi 10 tahun akan datang, bagaimana pula? Yang pertamanya kita kena educate. Sebab education lah akan dapat, dan kita juga kena mendedahkan mereka dengan negara-negara yang lebih maju. Betul. Ya, bagaimana negara-negara maju ini industrinya dah ke depan. Dia dah tak jadi dirty job lagi dah. Betul. Dan kita juga kena usahakan supaya bila anak muda kita ni masuk, dia bukan masuk dalam industri ini di peringkat bawah. Kebanyakannya pekerja-pekerja kapal ni kebanyakan orang asing. Ya. Jadi kalau kita dapat dedahkan mereka dengan skim yang cantik. Masalah sekarang tak ada skim. Pendapatan tak tetap. Tak ada EPF, SOKSO dan sebagainya. Jadi sekarang ni dah ada Perkeso. Kita dah pun channelkan ahli-ahli nelayan ini dengan skim Perkeso. Maka ada jaminan di masa depan. Semua perkara-perkara ini kena diintegrate. Selain daripada perception, kemudahan dan juga masa depan, jaminan pendapatan dan jaminan
masa umur tua nanti. Satu perkara yang kita bincang tadi off camera yang mungkin kita boleh tumpukan sekarang adalah pencerobohan yang berlaku di kawasan perairan negara. Kawasan perairan negara kaya dengan sumber perikanan. Namun ada negara-negara jiran yang mengambil peluang untuk masuk dan juga mencari sumber itu. Kita bakal bersidang bersama negara-negara jiran ini dalam persidangan ASEAN tidak lama lagi. Mungkin Yang Berhormat ingin berkongsi mesej yang boleh dipanjangkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang bakal bersidang bersama rakan-rakan negara nanti. Ini satu isu yang selalu ditimbulkan oleh nelayan-nelayan laut dalam. Sebelum mereka pergi menangkap, mereka telah buatkan tukun-tukun tempat ikan berkumpul dan mereka akan datang untuk menangkaplah, menjala dan sebagainya. Tetapi nelayan-nelayan Vietnam, nelayan-nelayan luar ni, itulah tempat yang akan mereka ceroboh. Ya. Menyebabkan nelayan kita kehilangan tempat sumber. Ya, ini menunjukkan bahawa lautan kita ini masih banyak sumber, kaya dengan sumber. Dan penguatkuasaan memang berjalan. Tetapi saya sebagai pengurusi LKM juga memohon supaya diperkemaskan hubungan antara negara dalam persidangan nanti, supaya ada kawasan-kawasan yang telah ditentukan sebagai dilaksanakan dan penguatkuasaan kita juga mesti ditingkatkan. Balik kepada Jubli Emas 50 tahun ini, apa di antara pengisian ataupun program yang akan dijalankan bersempena dengan sambutan 50 tahun LKIM ini? Kita telah pun mengadakan Road to 50 Years Day, di mana di setiap negeri kita mengadakan majlis-majlis untuk mengenengahkan peranan LKIM. Kita juga telah membuat satu majlis menjelang 50 tahun ini, iaitu kita kumpulkan 50 buah kapal di laut, perarakan besar-besaran untuk menunjukkan the range kapal-kapal nelayan yang ada daripada kecil sehingga kapal yang besar. Oh, menarik. Dan insya-Allah pada satu hari bulan nanti, Yang Berhormat Menteri MAFI, Dato' Seri Ronald Kendi, akan meresmikan majlis ulang tahun ke-50. Jadi selamat ulang tahun ke-50 Jubli Emas kita ucapkan kepada LKIM. Terima kasih banyak. Yang telah menjaga ahli-ahli seramai 100,000 orang daripada 1971 hingga 2021. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat kerana sudi hadir bersama Terima kami kasih, dalam Terence. Bagi Malaysia. Rafika. Ya. Kita juga mengharapkan bajet 2022 ini ada harapan dan juga ada kabar berita gembira untuk nelayan-nelayan, khususnya lah untuk mereka, kerana kita tahu pendapatan mereka agak terjejas dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, tidak boleh keluar dan juga hasil-hasil susah untuk dijual ketika ini. Betul, Syafika. Seterusnya kita akan ke Sabah untuk meninjau perkembangan di sana bersama dengan rakan setugas kita DJ Saad yang telah pun bersedia